Kita bincangkan bersama berkenaan dengan bagaimana agaknya kita nak mengesan ataupun menentukan soal DNA bagi mangsa, dan apa yang kita perkatakan ini lebih menjurus kepada keadaan MH17 yang sedang berlaku ketika ini. Jadinya untuk proses pengecaman ataupun mengesan DNA merupakan satu kerja yang sukar dan ianya bukan mudah untuk dilakukan, malahan apabila dalam keadaan bencana diwujudkan pula satu keadaan dipanggil DVI. Yang akan kita bincangkan bersama tentang hal ini ialah Ketua Seksyen DNA Forensik Jabatan Kimia Malaysia, Tuan Bakhtiar Kasim bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan Bakhtiar. Waalaikumsalam. Sihat pagi ni? Sihat. Selamat Hari Raya kalau boleh saya kembali ucapkan lagi. Baik. Pagi ni seperti yang kita dah saksikan tadi visual bagaimana DNA ini diambil dan dikesan kan. Cuma saya terlebih dahulu saya nak buka perbualan kita ni berkenaan dengan DVI ataupun pengecaman pengesanan DNA bencana ni. Yang sekarang ini pasukan kita pun sudah berada di Amsterdam untuk melakukan kerja-kerja DVI ini. Dah berapa lama dah kita ada pasukan ini? Pasukan ini secara rasminya ditubuhkan pada awal tahun ini, di mana tragedi MH370, semasa itulah Majlis Keselamatan Negara telah menubuhkan tim DVI. Tim DVI ini terdiri daripada Jabatan Penerbangan Awam sebagai yang menjadi mengetuainya. Kemudian di bawah DVI ini terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, dan Jabatan Kimia Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan, iaitu di bawah Institut Perubatan Forensik Negara, yang lebih kita kenali sebagai patologis lah. Dan ada juga tentera dan juga pasukan penyelamat Malaysia, yang dipanggil SMART kan? SMART Team SMART Team. Sebelum ini memang kita tak pernah terfikir yang kita perlu wujudkan bahagian DVI ni? Sebenarnya sudah terfikir benda tu, tapi kita tak ada satu kejadian ataupun tragedi yang besar. Jadi kita, Majlis Keselamatan Negara telah pun memang wujudlah lama kan. Dan bila terjadinya tragedi MH370, maknanya tim DVI ini diaktifkan secara rasminya. Baik. Jadi kalau kita nak mengesan DNA dalam keadaan bencana seperti ini, apa keperluan ataupun kepakaran yang perlu ada? Kepakaran yang kita perlu ada, pertama sekali dia dalam proses terutama sekali pengecaman mangsa dan sebagainya. Pertama, kita perlu mendapatkan maklumat-maklumat yang dipanggil antemortem. Antemortem ni maknanya maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada waris mangsa, seperti rambut, darah dan sebagainya. Bukan. Kita perlu mengenal pasti siapa waris terdekat. Dalam keadaan macam ini, maknanya kebanyakan mangsa tidak mempunyai profil DNA dan sebagainya, dan perlu mendapatkan maklumat-maklumat daripada waris. Jadi sebagai contohnya apa pakaian dia pakai, barang-barang kemas dia, ada tak tanda-tanda yang boleh kita gunakan untuk mengenal pasti, sebagai tattoo ke, ataupun tanda-tanda kelahiran, kecacatan dan sebagainya yang mungkin boleh digunakan dalam pengenalpastian, termasuklah rekod pergigian kan. Dan selain daripada itu, kalau kata maklumat-maklumat ini mungkin tidak dapat membantu pengecaman, kita perlu mendapatkan darah waris yang sesuai untuk kita bandingkan nanti profil DNA dia dengan profil mangsa. Itu prosesnya. Baik, tetapi dalam kebanyakan kes yang kita tahu, contohnya kes-kes jenayah di Malaysia kan, kita nak mengecam sesuatu DNA itu, kita okeylah, orang kata itu senang lah, kerja straight to the point lah kan. Kita ambil DNA waris mangsa, kita buat pengecaman, okey, sama, senang, mudah. Tetapi dalam kes seperti ini bencana, dengan DNA di tempat kejadian tu sudah bercampur aduk dah, lepas tu dengan keadaan yang tercemarnya, mungkin terendam dalam air, mungkin hangus, terbakar habis. Jadi bagaimana proses untuk pengecaman tu? Bila dalam keadaan begini,
proses pengecaman agak rumit, kita pihak penyiasat biasanya akan mengambil seberapa banyak sampel daripada tempat kejadian. Dalam hal ini mungkin tisu-tisu kan, tisu-tisu badan yang mana kita pun faham dah mengalami proses perebutan dan sebagainya. Kalau dah sampai ke tahap ini, biasanya agak sukar kita mendapatkan profil DNA. Apa yang kita harapkan daripada cibisan-cibisan ataupun bahagian-bahagian badan ataupun jasad tu, kita berharap kepada tulang atau gigi, yang mana yang ini dua sumber ni dia boleh tahan lama, dan kita harap kita akan dapat profil DNA daripada sumber-sumber inilah. Okey. Jadinya bagaimana jangka masa yang diambil pula dan berapa peratus ketepatan pula? Bagi jangka masa tu, kalau kata tulang mungkin mengambil masa dalam 3-4 hari lah, sebab kita kena buang dia punya kalsium dalam tu, baru kita boleh keluarkan DNA-nya. Jadi dalam tempoh tersebut mungkin dalam 1 minggu kita dah dapat profilnya, dan bolehlah kita bandingkan dengan profil waris-waris yang kita perolehi. Jadi yang waris dari waris punya DNA pula apa? Kalau tulang mesti sama dengan tulang ke ataupun macam mana? Tidak, dia begini, semua anggota tubuh ataupun tisu-tisu badan, tulang, gigi, rambut dan sebagainya mempunyai profil DNA yang sama. Okey. Maknanya kalau you dapat daripada tulang pun, dibanding dengan darah pun dia tak ada masalah. Yang sama. Okey. Jadi kita tak ada masalah tentang itu. Okey. Jadi seperti yang saya tanya tadi tentang ketepatannya. Ketepatan, kalau kata sampel tu dalam keadaan baik, kita dapat profil yang penuh. Maknanya tepat lah. Profil tu akan tidak berubah, dia akan sama. Okey. Tapi ialah dalam keadaan sekarang ni kedudukan dan juga keadaan mangsa dalam nahas pesawat contohnya ini memang sukar kita nak jangkakan. Kalau kita ambil satu bahagian mungkin sudah bercampur dengan DNA yang lain. Jadi soal ketepatan merupakan satu yang kritikal. Ya, memang soal ketepatan tu satu benda yang kritikal, tetapi ini bergantung pada pegawai ataupun pasukan patologis yang mengambil sampel ni, dia kena pandai ambil di mana. Itu sebab dia lebih pada, kalau ikut daripada maklumat yang saya terima lah, pasukan Belanda dia ambil daripada tulang dan gigi yang diutamakan, sebab itu yang boleh dia preserve sampel tu supaya tidak ada contamination dan sebagainya. Sebab kita senang bersihkan dia. Kalau tisu ni memang dia bercampur lah. Sebab dia dah bereput dan sebagainya, dia akan bercampur dengan bahan-bahan lain, agak susah untuk kita dapatkan profil DNA. Baik, dalam keadaan yang ialah kita tahu nahas pesawat ni memang orang kata tragik lah kan. Jadi proses pengasingan, proses untuk pengesanan DNA itu memerlukan ketepatan dan juga ketelitian yang cukup tinggi. Jadi ianya berlaku di makmal, kan? Bagaimana agaknya keadaan, mungkin Cik Bakhtiar boleh gambarkan kepada kita kerja-kerja di makmal seperti yang kita dapat lihat di visual tadi tu. Pertama sekali, apabila kita menerima sampel, biasanya kita membuat dokumentasi di mana nama, kalau macam nama waris, nama mangsa dan sebagainya mesti tepat. Dan kemudian selepas dokumentasi itu, kita lihat tanda-tanda yang kita bagi pada sampel tu mestilah tepat. Maknanya seseorang akan melihat rakannya menandakan supaya tidak ada pertukaran dan sebagainya. Yang kita panggil sistem witness lah. Setelah itu barulah kita memulakan kerja-kerja analisis DNA dengan pengambilan sampel. Pengambilan sampel pun ada orang yang akan melihat pengambilan sampel tu dimasukkan dalam tiub dan sebagainya, mesti tiub yang betul. Jangan ada tertukar dan sebagainya. Jadi tidak kemungkinan berlaku pertukaran kat situ lah. Dekat situ. Jadi ini yang perlu dijagalah. Setelah tu, selepas proses tu, apabila kita dah dapat profil tu,
kita dah tak jadi masalah. Kita dah tahu dengan cara tepat profil siapa yang kita dapat. Okey. Dalam kes MA17 ni bayangkan jumlahnya hampir 300 manusia dan jumlah cebisannya tu memang banyak. Setakat sekarang ni 150 jasad yang intact sudah pun dikesan, tetapi lebih 300 lagi sampel-sampel yang bahagian-bahagian manusia yang nak dikenal pasti tu memang payah sikitlah. Jadi apa cara yang mereka lakukan di sana? Sekarang ni dia cara pengenalpastian ni dia terbagi pada 3. Pertama, dia mendapatkan maklumat antemortem tadi, iaitu daripada waris dia dan personal barang-barang kegunaan dia personal dan juga daripada rekod-rekod pergigian dan sebagainya, itu antemortem. Kemudian dia perlu mendapatkan maklumat daripada postmortem. Masa postmortem ni pun bukan saja DNA ni buat dia akan rekodkan gigi, bentuk ketinggian yang mungkin dia agak lah, dan secara fizikal semua sekali, ciri-ciri fizikal ni akan dicatatkan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, baru dia pergi pada DNA. DNA, dah dapatkan DNA semua, dapat profil DNA, baru perbandingan dilakukan. Perbandingan ni bukan dilakukan hanya untuk DNA saja, dia termasuk maklumat-maklumat antemortem tu, supaya pengenalpastian tu tepat. Jadi tak adalah tersalah, mungkin body orang lain dikata orang lain. Jadi makan masa lah di situ. Kita lihat tadi di visual ni pun ada macam serbuk, dijadikan serbuk. Itu apa? Biasanya kalau tulang, sebelum kita analisis, kita jadikan dia sebut terlebih dahulu supaya senang proses pengasingan kalsium dan sebagainya tadi. Sebab compact bone ni susah sikit, dia keras. Kena jadikan dia sebut dulu. Okey. Berapa banyak bahagian ataupun daripada tubuh seseorang tu untuk diperiksa DNA-nya? Ataupun cukup dengan setitik darah dan sebagainya? Setitik darah tu lebih daripada mencukupi. Kita hanya ambil lebih kurang dalam satu tebukan tu dengan diameternya 1.2 mm. 1.2 mm kecil sangatlah. Kecil sangat. Sudah mencukupi untuk kita menjalankan analisis DNA lah. Okey. Tapi maksudnya untuk tulang biasanya dalam 1 gram lah. 1 gram. Ya. Sebab kita nak buang dia punya kalsium apa semua tu. Jadi dia memerlukan banyak sikit lah. Mahal kos untuk menganalisa sesuatu DNA ni? Setakat ini untuk di Malaysia lah lebih kurang dalam RM800 untuk satu pemeriksaan, satu sampel. Ya. Okey. Baik, kita sebagai umat Islam pastinya masih lagi mengharapkan supaya mangsa jasad ataupun jenazah kembali dan disempurnakan dengan cara yang baik mengikut Islam. Itu yang kita harapkan. InsyaAllah ianya akan terlaksana nanti, kerana usaha untuk pengesanan DNA sedang dilakukan setakat ini. Baik, saya nak tanya dengan Cik Bakhtiar, dalam keadaan yang banyak itu, adakah macam sekarang ni disebut jangka masanya mungkin sampai beberapa bulan untuk proses pengasingan dan juga pengesanan. Bagaimana dengan kualiti sampel itu sendiri apabila masa terlalu lama diambil untuk proses ini? Dalam keadaan ini, sampel-sampel yang diperolehi daripada tempat kejadian dan juga daripada mangsa sebagainya biasanya diawet dengan cara sejuk beku lah. Itu cara yang paling mudah sekali untuk kita mengelakkan sampel-sampel ni daripada mereput dan dalam proses degradasi, degradation. Itu cara yang paling mudah sekali lah. Bagi sampel-sampel yang waris ni tak ada masalah, sebab kita ambil darah dan bila kita ambil darah ni, kita menggunakan satu jenis kad yang dinamakan kad FTA, dan bila kita titiskan 1 atau 2 titis darah pada kad ni, dia boleh disimpan yang pernah dilaporkan sampai 25 tahun. Jadi tak ada masalah. Tetapi daripada
jasad ataupun mangsa ni agak kritikal lah. Jadi tidak ada masalah lah maksudnya untuk diterbangkan ke Amsterdam dari Malaysia, hanya mengambil setitik darah yang dilekatkan. Tapi walau macam mana pun untuk waris ni pihak Jabatan Kimia yang telah buat profil DNA dan kita telah selesaikan profil DNA waris terdekat ni pada 25 Julai yang lalu, sebelum hari raya kita dah siapkan. Kami memikirkan bahawa hasrat Perdana Menteri untuk membawa balik kan jasad-jasad ni sebelum hari raya. So kami secara orang kata tunggu lumus menyiapkan sebelum hari raya dengan harapan bahawa perbandingan akan dibuat sebelum hari raya. Bagaimanapun hasrat tu tak tercapai lah sebab pihak Belanda masih lagi dalam proses bersiasat dan sebagainya. Dan profil DNA pun apa yang saya dapat tahu baru dibuat. Dan dalam laporan media juga menyebut bahawa belum ada lagi jasad ataupun mayat rakyat Malaysia dikesan dalam proses DNA yang sedang dilakukan ketika ini. Baik, satu perkara bila nak buat pemeriksaan ini kan dalam keadaan bencana seperti ini, postmortem ataupun bedah siasat masih lagi perlu dilakukan? Ya, perlu dijalankan kerana bedah siasat ni untuk mendapatkan maklumat tentang sebab-sebab kematian, punca kematian. Dan di samping itu, masa bedah siasat ni dah pasukan patologis biasanya akan mengambil sampel-sampel DNA dan rekod-rekod pergigian dan sebagainya untuk dibandingkan dengan maklumat antemortem tu. Bila kita jumpa sebahagian sahaja daripada tubuh ataupun mungkin sebahagian kecil sahaja yang kita temui, yang lain mungkin kita tak jumpa, adakah prosesnya menjadi lebih sukar? Memang jadi lebih sukar kalau kata kita dapat cubisan daging katalah tisu kan. Kalau dia dalam keadaan mereput, memang kita mungkin tidak dapat mengenal pasti cubisan daging itu datang daripada mangsa yang mana. Adakah format yang sama atau kaedah yang sama mengesan melalui tulang dan gigi itu dipraktikkan biasa di Malaysia dalam kes-kes jenayah yang lain? Ya, memang biasa kita gunakan. Biasanya kalau kata mayat yang dah reput, kami memang meminta pihak patologis mengambil tulang. Itu yang paling mudah sekali kita dapati. Banyak kes di Malaysia kita memang menggunakan tulang. Okey. Jadi memang itu perkara yang dah biasalah. Perkara rutin lah. Perkara rutin lah. Macam pasukan DVI yang sedang berjalan di Amsterdam sekarang ini, merupakan mereka melakukan perkara yang sama juga seperti yang dirancang di sini. Sebab perbincangan telah dibuat sebelum ke Ukraine lagi kan. Di mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, dia ada perbincangan, maknanya apa yang perlu kita ambil di sana. Kita memang dah ada perancangan. Jadi ianya bukan kepakaran khusus ataupun ianya bukan orang-orang tertentu saja yang boleh melakukan DVI ini, tetapi pakar-pakar DNA yang sebelum ini juga, yang biasanya pun sebenarnya boleh melakukan DVI ini. Cuma kaedahnya tu tim yang tim DVI ni mestilah dianggoti oleh mereka yang pakar lah. Okey. Macam mana sebenarnya nak jadi pakar DNA ni? Pertama perlu ada orang kata qualification lah. Apa bidang pengajian yang khusus barangkali? Bidang pengkhususan biasanya dalam biologi. Kemudian untuk menjadi pakar, dia mesti bekerja di makmal lah, sekurang-kurangnya kalau ikut standard antarabangsa, sekurang-kurangnya setahun. Dan untuk menjadi ketua bagi sesuatu makmal DNA, sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan mesti mempunyai ijazah sarjana lah. Itu syarat yang ditetapkan oleh American Society of Crime Laboratory Accreditation Board. Di Amerika, dia syarat begitu. Jabatan Kimia kita yang mempunyai lab jenayah itu di mana? Di Petaling Jaya sahaja? Kita ada di Petaling Jaya, di Ibu Pejabat. Kita ada satu di Pulau Pinang, satu di Johor, kemudian satu di Kuching,
dan yang terbaru adalah di Kota Kinabalu. Oh, banyak jugalah. Dan yang akan datang semua kemungkinan kita akan tubuhkan di Kuala Terengganu lah. Ini perancangan tahun 2017. Okey, baik. Dan kepakaran dan kelengkapannya tu sama macam dalam movie-movie CSI yang kita tengok ke? Ya, setaraf dengan setaraf. Itu yang kita nak dengar. Okey, baik, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Bakhtiar Kasim, Ketua Seksyen DNA Forensik dari Jabatan Kimia Malaysia yang mana sudi bersama dengan kita pagi ini untuk berkongsi ilmu sedikit bagaimana kerja-kerja DNA dilakukan untuk pengecaman mangsa khususnya dalam kejadian bencana. Baik, kita berhenti seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia.